Maharaja Pedang Tertinggi. Si 1 Kehidupan kedua di sebelah kolam pembersih pedang. Bab 1 Kehidupan kedua di sebelah kolam pembersihan pedang. Apa jadi? Adakah saya benar-benar mengembara melalui masa dan memiliki tubuh seseorang dengan nama dan rupa yang sama? Selama lebih daripada 2 jam, Ding Hao hanya duduk di tepi pancutan pembersih pedang, memandang ke bawah pada pedang hitam yang letih dan berkarat di tangannya dan pantulan kacaknya di dalam air. Lagipun, dia masih sukar dipercayai. Dia ingat dengan jelas bahawa malam tadi, dia sedang makan malam perpisahan dengan rakan-rakannya, menggambarkan kehidupan mereka di kampus dan mengucapkan selamat maju jaya antara satu sama lain. Mereka telah teruja dan mabuk. Walau bagaimanapun, apabila dia membuka matanya dan mendapatkan semula ringkasannya, dia mendapati dirinya berada di dunia yang benar-benar aneh ini. Kerana terpinga-pinga untuk beberapa lama, Ding Hao terpaksa menghadapi kebenaran dan memujuk dirinya untuk menerima hakikat bahawa dia telah melalui masa. Untuk beberapa sebab yang tidak diketahui, selain daripada nostalgia untuk kehidupan sebelumnya, dia menanggung perasaan keseronokan yang tidak dapat digambarkan, seolah-olah dia mempunyai peluang kedua untuk hidup. Dengan mengekalkan ketenangannya yang walaupun dia rasa sukar dipercayai, Ding Hao berterus terang menerima dunia baharu ini dan kehidupan baharunya. Mungkin kerana semangat pengembaraan yang tidak berbelah bahagi dalam tulangnya. Selama lebih dari 2 jam, dia telah mendapatkan kembali ingatan dari tubuh barunya dan telah belajar banyak perkara. Ini adalah dunia yang dipanggil Land of Infinity yang penuh dengan mazhab, di mana hanya yang kuat terselamat, manusia dan raksasa menjalankan dunia ini bersama-sama. Sek yang mencari ilmu pedang yang dia sertai ialah sebuah mazhab ilmu pedang grade 8 yang berpusat di salah satu daripada 16 wilayah salji, di bahagian utara tanah Infinity yang terpencil. Sek yang mencari ilmu pedang adalah salah satu mazhab yang ditadbir manusia dari Akademi 1, 2 kampung, 3 mazhab, dan 3 puak di wilayah salji. Ia telah menduduki kawasan yang luas di gunung yang mencari ilmu pedang dan mempunyai ramai murid, termasuk ahli kungfu dan jenius berbakat, selama lebih 1,500 tahun sejak penubuhannya. Sebagai sebuah mazhab yang terkemuka, adalah penting untuk membentuk imej yang baik di kalangan masyarakat kungfu. Walau bagaimanapun, pakar yang cekap pun masih manusia dan perlu makan dan minum, yang membawa kepada keperluan sanitasi. Apabila pengamal kungfu yang bangga tidak bersusah payah menyapu bilik mereka, jabatan sokongan yang teratur telah wujud secara semula jadi. Ding Hao bukan pengikut sek yang mencari ilmu pedang. Dia bekerja untuk jabatan sokongan. Lebih khusus lagi, dia adalah budak-budak yang menyapu jalan di pergunungan setiap hari. Apabila dia mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan ini, peliknya kenangan sebelum berusia 10 tahun itu tiada. Dia tidak tahu siapa ibu bapanya, atau bagaimana dia muncul di gunung yang mencari ilmu pedang. Satu-satunya keluarga yang dia ingat ialah adik perempuannya yang berumur bawah 5 tahun ketika itu. Mereka semua bersendirian ketika itu. Pada musim sejuk ketika dia berumur 11 tahun, Ding Hao sedang bertugas, seseorang ternampak seorang wanita misteri dan kuat berpakaian putih membawanya pergi. Sejak itu, adik perempuannya hilang. Oleh itu, sejak dia berumur 11 tahun, Ding Hao telah hidup sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan pakar yang dihormati, setiap remaja bermimpi untuk menjadi kuat. Ding Hao tidak terkecuali. Lebih-lebih lagi, dia mahu meninggalkan sek yang mencari ilmu pedang untuk mencari kakaknya yang hilang di hutan belantara yang dipenuhi raksasa. Dia harus berkuasa. Walau bagaimanapun, dia tidak mempunyai bakat yang tinggi untuk kungfu dan mempunyai meridian nipis, dia tidak cepat dan tidak pandai. Sejak dia berumur 10 tahun, dia telah menghadiri ujian kemasukan sek ke sek yang mencari ilmu pedang setiap tahun. Dia telah menghadiri 4 ujian apabila dia mencapai umur 14 tahun. Bagaimanapun, dia telah gagal dalam ujian utama yang boleh meletakkan namanya dalam senarai menunggu sek yang mencari ilmu pedang sebanyak 4 kali. Mengikut ingatan yang dia perolehi, sek yang mencari ilmu pedang akan mendaftarkan murid baru tahun ini dalam masa setengah bulan. Ding Hao juga belajar daripada kenangan bahawa ini adalah peluang terakhirnya. Dengan amalannya, sek yang mencari ilmu pedang tidak menerima murid baru yang berumur 14 tahun ke atas. Di dunia ini, terdapat pendapat yang kukuh, jika seseorang gagal dalam ujian utama sebelum dia mencapai umur 15 tahun,
dia hanya boleh dibuktikan tidak bergiat dan tidak pandai bersilat, dan dia juga mungkin lelaki biasa. Sial, jadi saya hanya mendapat setengah bulan untuk bersedia untuk ujian. Dengan mengingati perkara ini, Ding Hao tidak dapat menahan rasa tertekan untuk masa. Nerd yang dilahirkan ini menyesuaikan dirinya dengan dunia baru dengan cepat. Setelah mengembara melalui masa ke dunia fantasi yang penuh dengan raksasa dan pakar seni mempertahankan diri, dia harus menjadi ahli kungfu yang memerintah, jika tidak, dia hanya boleh ditolak ke latar belakang, dipijak dan diabaikan. Sungguh mengarut dan sia-sia semut jika dia tidak dapat mengawal nasibnya. Ding Hao lebih suka membunuh diri untuk menghidupkan semula hidupnya daripada berakhir dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Apabila dia memikirkannya, Ding Hao berasa lebih tertekan untuk masa. Dia tahu dia mesti melakukan sesuatu sekarang. Kemudian, dia bangun. Berdiri di tepi kolam pembersihan pedang, dia merenung seketika dan memejamkan matanya. Dia menggali ingatannya tentang ilmu pedang dalam percubaan untuk mencari petunjuk bagaimana untuk menguatkan dirinya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan sesuatu seolah-olah menyilaukan dirinya. Dia membuat pedang panjang berkarat di tangannya bergetar dan menikam ke hadapan. Dia melakukan gaya ilmu pedang dengan mahir. Sepanjang 14 tahun yang lalu, walaupun dia hanya budak-budak yang pandai, dia telah mempelajari beberapa gaya ilmu pedang asas sebagai ahli bersekutu sek pencari ilmu pedang yang hebat semasa menjalankan tugasnya menyapu. Itulah sebabnya dia melakukan gaya itu dari ingatan dengan mahir seolah-olah dia telah mempraktikkannya berkali-kali. Set asas ilmu pedang pertahanan diri mempunyai 16 gaya, mana-mana kanak-kanak dalam sek yang mencari ilmu pedang boleh melakukannya. Walaupun 12 gaya terdahulu adalah biasa, 4 gaya terakhir adalah cerdik, iaitu memecah cahaya, memotong ais, mengguncang awan dan mengejar angin. Jika seseorang melakukannya secara berturut-turut, dia akan mengeluarkan cahaya pedang terang tanpa gangguan yang boleh menghalang lebih daripada 10 lelaki bertubuh besar. Terserap dalam ingatannya tentang pergerakan itu, Ding Hao menikam berterusan. Terkejut dia memasuki keadaan ajaib tidak lama lagi. Sesiapa yang menjumpainya sekarang akan menangis kerana tidak percaya kerana orang bodoh yang terkenal dalam sek yang mencari ilmu pedang nampaknya telah berubah. Ding Hao mempersembahkan gaya dengan gerak kaki yang pantas dan mempersembahkannya dengan sungguh-sungguh. Terutama apabila melepaskan 4 pukulan terakhir yang bijak, dia menjadi lebih pantas dan lebih pantas dengan peningkatan kelancaran dan konsistensi. Pada akhirnya, pedang berkarat kemerah-merahan itu kabur menjadi bola cahaya kabur dan mengepul di sekeliling badannya dengan agresif. Whoosh! Melepaskan pingsan, Ding Hao menarik balik pedang berkarat itu. Sedikit kejutan terlepas dari wajah kacatnya. Itu aneh. Dari ingatan saya, 4 gaya terakhir agak sukar dan bekas pemilik badan itu gagal menguasainya selepas berlatih berkali-kali selama lebih 2 tahun. Tetapi kenapa saya rasa mudah dan nampaknya boleh melakukan apa-apa gaya yang terlintas di fikiran saya? Maharaja Pedang Tertinggi. C2 A Brand New World. Bab 2 Dunia Baru. Tetapi tidak lama kemudian, Ding Hao membuat pedangnya bergetar semula dan mempraktikkan set ilmu pedang pertahanan diri asas. Pedang mengeluarkan cahaya yang menyilaukan sekali lagi dengan agresif. Terbukti dia tidak sedang mengimej benda tadi. Kali ini, Ding Hao mempersembahkan gaya pemisahan cahaya, pemotongan ais, kacau awan dan pengejaran angin dengan lebih lancar. Gaya-gaya itu cair seperti perak cepat dalam gerakan. Lebih-lebih lagi, dia juga menggandakan kekuatan ilmu pedang. Bila itu melayang di udara, disertai dengan lampu merah yang tidak terganggu. Kini dia 100% pasti bahawa dia bukan sahaja menguasai 4 gaya itu tetapi juga memahami 4 gaya itu sepenuhnya. Itu aneh. Adakah saya telah menjadi genius melalui perjalanan masa? Nampaknya itu satu-satunya penjelasan yang munasabah. Mungkin gabungan 2 jiwa dari kehidupan berbeza benar-benar menjadikan seorang genius yang tiada taranya. Idea itu memberikan Ding Hao lebih keyakinan untuk menghadapi ujian masuk sek-sek yang mencari ilmu pedang dalam masa setengah bulan. Selagi dia boleh menjadi ahli penuh sek yang mencari ilmu pedang, dia akan mengambil pelajaran profesional dan saintifik untuk mempelajari semua jenis kemahiran sihir dan seni mempertahankan diri. Dia akan selangkah lebih dekat dengan impiannya untuk mengawal nasibnya. Masih awal,
Ding Hao memutuskan untuk mengambil peluang berlatih ilmu pedang di kolam pembersihan pedang. Selepas setengah jam, dia benar-benar diserap dalam keadaan yang indah. Selepas beberapa pukulan pantas, Ding Hao mengeluarkan banyak haba badan. Darahnya mendidih dan menggelegak dalam uratnya seperti sungai. Pedang itu semakin laju, akhirnya, orang biasa tidak dapat mengikuti pergerakan pedang. Ding Hao dan pedangnya diselubungi sepenuhnya oleh lembapan putih panas yang mengepul, cahaya pedang yang mempesonakan berkelip secara misteri. Dia terus berlatih di negeri ini selama 2 jam penuh. Akhirnya, kesakitan dan keletihan yang tidak pernah berlaku sebelum ini melambatkan dia. Pada masa ini, Ding Hao menyedari satu lagi masalah. Orang yang kuat memerlukan bukan sahaja kuasa lembut seperti bakat tetapi juga perkakasan yang kompetitif seperti fizikal yang kuat. Walau bagaimanapun, Ding Hao dilahirkan dengan meridian biasa, dan dia meninggalkan mereka untuk menjadi lebih kurus kerana dia tidak berlatih kungfu untuk menyuburkan mereka. Lebih-lebih lagi, dia berumur 14 tahun, dan meridiannya hampir berhenti berkembang. Pada masa ini, dia hanya lebih kuat sedikit daripada orang biasa. Ketika dia berayun penuh semasa latihan, dia menggunakan semua kekuatan otot dan tulangnya. Badannya hanya mampu menyokongnya untuk beroperasi dalam keadaan sedemikian selama 2 jam. Apabila dia melebihi tempoh tersebut, ototnya akan mengalami kesakitan yang tidak tertanggung. Jika dia meneruskan, dia mungkin terluka sebaliknya. Ini tidak akan berjaya. Walaupun saya berbakat, badan saya lemah. Saya belum membuka jalan saya sebelum berumur 14 tahun, saya takut saya akan menapaki jalan kungfu yang sukar. Saya mungkin gagal dalam ujian masuk mazhab juga. Saya memerlukan cara untuk membina badan saya tidak lama lagi. Dari ingatan saya, pemakanan dengan ubat adalah pilihan terbaik, tetapi malangnya Land of Infinity adalah dunia yang penuh dengan keajaiban. Sesungguhnya, terdapat khazanah semula jadi yang boleh mengubah meridian seseorang dan mengubahnya. Bagaimanapun, khazanah itu terlalu jarang dan terlalu jauh untuk dicapai oleh lelaki yang rendah hati seperti Ding Hao, hanya puak besar yang unggul mempunyai akses kepada mereka. Adakah cara lain? Ding Hao mengerutkan dahi dan menyelongkar ingatannya semula. Selepas beberapa ketika, matanya berkelip apabila sesuatu terlintas di fikirannya. Namun begitu, dia tidak lama kemudian mendedahkan pandangan yang teragak-agak kerana dia akan mengambil risiko besar untuk pergi ke sana. Dia mungkin akan binasa di sana. Nah, walaupun berbahaya, ini peluang terakhir saya. Jika saya mati, saya akhirnya terlentang. Jika saya bertahan, saya akan berjaya. Peluang datang daripada bahaya. Saya akan melakukannya. Berfikir sejenak, Ding Hao membuat keputusan dengan giginya mengetap. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah melulu. Walaupun dia telah melalui masa, dia tetap sama. Pada masa ini, matahari terbenam di kejauhan, Novelnext.com awan merah darah mewarnai tanah. Pintu masuk sek yang mencari ilmu pedang kelihatan megah seperti istana syurga. Orang ramai akan memuji dan hanyut oleh astaka berhias jade yang berdiri dalam lipatan, laluan berzigzag di atas air, berlatih padang yang dikelilingi oleh pokok, dan deretan bangunan hidup. Selepas membuat keputusan, Ding Hao berasa tenang tanpa disangka-sangka malah mendapati pemandangan di bawah pintu pagar itu sangat indah. Sudah tiba masanya. Saya patut pulang. Matahari terbenam kelihatan indah. Ding Hao membawa pedang berkarat di belakangnya dan berjalan di laluan gunung. Dia membawa peralatan menyapu di belakangnya dan berasa ringan. Dia menaiki tangga di belakang tugu yang tertulis kolam pembersihan pedang dan tidak lama kemudian sampai ke dataran ritual hadapan sek yang mencari ilmu pedang. Ding Hao sedang berjalan melalui bangunan purba, pokok tua hijau gelap, patung-patung besar, kuil yang tinggi, dan cucur atap yang tinggi. Dia berasa nyata seolah-olah dalam rancangan TV fantasi apabila dia melewati murid-murid sek yang mencari ilmu pedang yang berpakaian dalam gaya antik. Pada masa ini, sekumpulan murid sek yang mencari ilmu pedang berkumpul di hadapan papan kenyataan di hadapan. Mereka berteriak, "Apa yang telah berlaku?" Mereka kedengaran teruja. "Awak tak tahu. Pendekar pedang muda generasi baru dari 9 mazhab wilayah salji, 4 pendekar pedang besar wilayah salji, bertarung di puncak beku untuk gelaran pendekar pedang terpantas. Mereka bertempur hebat selama 10 hari pukul 10 malam. Sekarang,
keputusan akhirnya datang dan seluruh mazhab bercakap mengenainya. Betul ke? Saudara kami Guan Feidu dipanggil pendekar pengejar angin, salah seorang daripada 4 pendekar besar wilayah salji. Saya mendengar bahawa dia seorang ahli 7 bukaan, dia boleh mengatasi 3 yang lain, bukan? Betul tu. Guan Feidu berbakat dan memiliki tubuh yang boleh membiak anak benih pedang beku. Dia tiada tandingan dan mengatasi 3 yang lain, tapi apa? Adakah Guan Feidu kalah? Tidak tepat. Pada masa itu, Guan Feidu menewaskan pedang cepat Leying Zhouya dari mazhab Leyin, pedang pembersih jantung Ming Feifan dari kampung pembersih jantung, dan bayangan berpedang berganda Feng Taichang dari klan Timbul Tanggungan. Dia mendapat gelaran pendekar pedang nombor 1 dan membuat 3 yang lain menundukkan kepala dan menerima kekalahan. Tetapi siapa sangka, sebaik sahaja pertempuran itu berakhir, seorang remaja kacak berbaju putih berusia 14 tahun muncul seorang remaja berbaju putih. Baru 14 tahun. Ya, memang, budak itu benar-benar tidak pernah berlaku sebelum ini dan berkebolehan. Dia mencabar mereka dan menewaskan Guan Feidu dengan pukulan pertamanya. Kemudian, dia menewaskan 4 orang pendekar itu serentak dengan pukulan kedua. Kemudian, dia ketawa dan terlepas. Tak boleh. Dia masuk mazhab mana? Bagaimana dia boleh menjadi begitu hebat? Khabar angin mengatakan bahawa dia mungkin jenius yang digembar-gemburkan baru-baru ini dari mazhab nombor 1 di seluruh Province, Tranquility Academy. Mukti Anyang Ding Hao mendengar mereka berbincang. Mereka bercakap tentang anekdot mendebarkan tentang tuan genius di dunia ini. Ia sememangnya dunia yang menakjubkan yang penuh dengan kemungkinan. Maharaja Pedang Tertinggi. Si 3 tentang kenangan. Bab 3 mengenai kenangan. Ding Hao mengepal penumbuknya dan berasa emosi. Dia bersumpah kepada dirinya sendiri bahawa suatu hari nanti dia akan memperoleh kemahiran sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kungfu yang tiada tandingannya. Dia akan mengalahkan pendekar pedang lain dengan pedangnya sendiri dan mengatasi mereka semua. Sudah tentu, dia hanya seorang budak lelaki yang merendah diri buat masa ini. Tiada siapa yang perasan dia. Meninggalkan kawasan pengumuman, Ding Hao tidak lama kemudian sampai ke bukit di belakang mazhab itu melalui denai yang berliku-liku. Berbanding dengan bukit depan yang tersergam indah seperti negeri dongeng, bukit di belakang mazhab itu adalah kawasan setinggan yang kotor dan tidak teratur. Laluan kasar dipenuhi semak berduri dan dilitupi batu bergerigi seperti tempat tinggal raksasa. Banyak sisa isi rumah dari sek yang mencari ilmu pedang dibuang setiap hari ke tanah yang dilitupi batu di seberang atau di luar tebing. Sisa terkumpul selama bertahun-tahun reput dan ditapai dalam cahaya matahari dan hujan, pembiakan pepijat, lalat, dan udara busuk. Bau udara ikan mati. Ia seperti berjalan di neraka. Walau bagaimanapun, di antara tanah lasak yang keji di belakang mazhab itu, berdiri deretan pondok kayu dalam pelbagai saiz seperti yang pernah dilihatnya dalam kehidupan sebelumnya. 2,000 hingga 3,000 orang tinggal di sini. Bekas pemilik mayatnya, Ding Hao, tinggal di sini dalam keadaan sempit ini. Nampaknya ini adalah kawasan setinggan sek yang mencari ilmu pedang. Neraka. Saya tidak boleh lari daripada menjadi seorang yang kalah. Saya hanya boleh perlahan-lahan naik ke kuasa. Dari ingatan yang diperoleh Ding Hao, dia tahu bahawa kebanyakan penduduk yang penuh dengan sampah adalah golongan bawahan yang bekerja di jabatan sokongan sek yang mencari ilmu pedang. Mereka ini tidak berlatih kungfu atau mempunyai kemahiran bertempur. Mereka tidak boleh hidup di hutan belantara yang penuh dengan raksasa. Sebaliknya, mereka menawarkan buruh fizikal kepada sek yang mencari ilmu pedang sebagai pertukaran untuk perlindungan dan tinggal di atas bukit di belakang sek itu. Mereka bukanlah orang yang berjuang di dunia yang penuh dengan raksasa ini. Laluan berliku-liku dipenuhi pondok jerami yang dibina di atas dinding batu. Jerami di atas bumbung telah bertukar hitam di bawah sinaran matahari dan hujan, membayangkan bertahun-tahun yang telah dilalui. Kanak-kanak riang berkuda dengan sut hari jadi mereka. Melalui beberapa pondok, dia dapat menghidu bau yang menyenangkan dan melihat asap berpusar. Itulah tanda-tanda berharga kehidupan yang jelas dalam komuniti yang sempit ini. Dalam perjalanan pulang, ramai yang menyambutnya dengan mesra. Ada kawan yang pernah dibuat oleh bekas pemilik badan ini. Dia tersenyum dan menyambut semua orang kembali dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, melalui laluan yang sempit,
dia tiba di sebuah ladang sampah di belakang kawasan setinggan itu. Kira-kira 3,000 hingga 4,000 meter lebih jauh dari padang adalah jurang yang tidak berdasar. Namun begitu, di tepi ladang sampah, yang mengejutkannya, terdapat warna hijau yang menyegarkan. Berpuluh-puluh anak pokok hijau berdesir ditiup angin melawan matahari terbenam seperti sekumpulan pari-pari menari. Dua pondok jerami yang dibina dengan baik telah dibentangkan dengan teliti dan dikelilingi oleh pagar hijau. Walaupun halaman kecil itu adalah tempat paling dekat dengan ladang sampah di seluruh kawasan setinggan, Ding Hao mendapati ia sebuah oasis. Dia sedikit terkejut malah berasa ceria. Ini adalah rumah Ding Hao. Dia menolak pintu dan masuk ke halaman rumah. Lebih 20 pasu bunga diletakkan dengan teliti di halaman rumah. Itu adalah bunga liar yang paling biasa di jalan raya dataran ritual di hadapan mazhab. Biasanya, mereka tidak menarik perhatian malah akan dicabut sebagai rumpai, manakala di sini, mereka kelihatan agak menakjubkan. Ding Hao bermain dengan tumbuhan di halaman rumah untuk seketika dan menolak pintu masuk ke dalam salah satu pondok. Matahari terbenam memancarkan ronanya melalui tingkap, menjadikan bilik itu agak malap. Beberapa keping perabot ditemui di dalam rumah itu. Terdapat sebuah katil kayu lama yang dilitupi selimut nipis, meja persegi berkaki 3, dapur tanah liat yang diperbuat daripada batu, kuali hitam, beberapa periuk ringkas, dan beberapa balang sumbing dengan sayur-sayuran jeruk dan daging di dalamnya. Selain itu, beberapa staples lusuh digantung di dinding. Satu-satunya barang yang berbeza ialah jaket berlapik kapas seorang gadis yang digantung di dinding di sebelah pintu. Si Jack kelihatan seperti seorang gadis berumur 5 atau 6 tahun. Kain itu dibuat sendiri dan kerja menjahitnya sederhana. Walau bagaimanapun, ia tetap bersih, tidak kotor. Rona merah terang menyemarakkan pondok usang itu. Apabila Ding Hao mula-mula membuka pintu, dia ternampak jaket berlapis kapas. Itu adalah adik perempuannya, Ding Kele, yang biasa dipakai sebelum dia dibawa pergi. Dia teringat bahawa pada petang bersalji itu 3 tahun lalu, dia menyelesaikan tugasnya dan kembali kepada kakaknya yang menunggunya pulang. Namun, adik perempuannya tidak kelihatan. Dia mencari di seluruh kawasan kumuh dengan panik. Kemudian, dia mendengar daripada banyak saksi bahawa seorang misteri dan halus berpakaian putih membawanya pergi. Orang itu muncul entah dari mana dan membawa gadis yang menangis, Ding Kele, ketika melalui pondok jerami. Kemudian, Ding Hao sebelum ini menjumpai nota yang dia abaikan terukir pada tiang kayu pondok itu. Gadis itu ditakdirkan untuk mengikuti laluan saya dan belajar cara saya. Muhuang Tianji dari Tanah Selatan. Tulisan tangan itu kemas dan menyiratkan kekuatan luar biasa penulis kerana orang biasa biasanya berasa terpinga-pinga setelah melihatnya seketika. Oleh itu, ramai orang di kawasan setinggan itu berpendapat bahawa kata-kata itu ditinggalkan oleh seorang pakar yang tiada tandingannya. Namun, siapakah Muhuang Tianji? Tiada siapa yang tahu itu. Satu-satunya perkara yang mereka tahu ialah Tanah Selatan jauh, jauh. Ia terlalu jauh sehingga seorang lelaki biasa menghabiskan sepanjang hidupnya menunggang kuda dalam perjalanan, dia tidak dapat sampai ke sana. Selepas Ding Kele hilang, Ding Hao sebelum ini telah menyimpan jaket beralas kapas merah dan telah kehilangan kakaknya selama 3 tahun. Pada saat itu, ketika melihat jaket merah itu, kenangan datang ke fikirannya seperti ombak laut. Montaj kehidupan mereka bersama bermain di kepalanya seperti klip filem. Kerinduan yang berakar umbi merebak dalam tulangnya seperti penyakit berjangkit. Abang, kenapa mak dan ayah tak nak kita lagi? Ke mana mereka pergi? Abang, saya lapar. Boleh awak buatkan saya semangkuk bubur? Wah, jaket, cantik. Abang, adakah ini untuk saya? Terima kasih. Abang, bila saya besar nanti, saya akan sediakan makanan yang sedap untuk awak setiap hari. Abang Ding Hao hampir dapat mendengar suaranya yang biasa dan merdu di kepalanya. Dia berdiri di tepi pintu dan membiarkan air matanya mengalir. Ketika itu, dia hampir mahu melarikan diri untuk mencari adiknya dengan segera. Dia tidak berniat untuk menangis. Dia hanya tidak dapat mengawal emosinya. Seluruh jiwanya dipenuhi dengan kesedihan dan desakan yang tidak dapat dibendung. Ding Hao tahu bahawa kerana kenangan bersama, dia berada di bawah pengaruh kerinduan pemilik terdahulu terhadap adiknya yang hilang. Maharaja Pedang Tertinggi. Si 4 Ding Hao yang mendominasi. Bab 4 Ding Hao yang mendominasi.
Kerana gabungan kenangan, Ding Hao dengan lancar menyesuaikan diri dengan badan ini dan segala-galanya tentangnya. Yakinlah, saya akan tolong awak tidak, saya akan bantu kami mendapatkan kembali adik perempuan kami. Ding Hao mengepal penumbuknya dan membuat sumpah di dalam hatinya. Selepas berkata demikian, rasa sedih dan ingatan kakaknya terburai hina, bersama deraian terakhir rasa pemilik badan ini yang terdahulu. Mulai sekarang, hanya ada seorang Ding Hao yang mengembara masa ke dunia ini. Ding Hao membuat makan malam sebentar dan mengisi perutnya sebelum membuat rancangannya. Dia harus lebih kuat untuk mencari kakaknya, Ding Kelek. Di dunia ini, tidak ada harapan untuk menjadi petapa penyangga. Seseorang terpaksa menyertai sek yang mencari ilmu pedang untuk mempraktikkan kemahiran sihir dan seni mempertahankan diri secara sistematik dengan bantuan sumber dan pengalaman berharga mazhab itu. Dia harus lulus ujian terlebih dahulu untuk menyertai sek yang mencari ilmu pedang, dan keutamaan utama sekarang adalah untuk menjadikan kekuatan fizikal badan ini lebih kuat kerana badan ini terlalu lemah. Oleh itu, dia perlu pergi ke tempat yang sangat berbahaya. Di sana dia boleh mengumpul herba yang sangat berharga. Dia menemui beberapa tali ketat dan menggulung beberapa helaian menjadi tali. Dia kemudian mengikat mereka bersama-sama menjadi tali yang dia fikir cukup panjang. Ding Hao mengangguk, melingkarkan tali di bahu kirinya, meletakkan pedang besi berkarat itu di belakangnya, membuka pintu, dan melangkah keluar. Masa tu dah lewat malam. Bulan melengkung dan banyak bintang di langit menuangkan sekeping kain kasa perak ke tanah. Ini adalah keindahan sejuk kesunyian. Ding Hao menemui kesannya dan meluru ke arah tepi tebing sampah. Dalam sekelip mata, hutan batu yang menjulang tinggi dan tebing busuk yang mencemari secara beransur-ansur kelihatan di bawah cahaya bulan yang berjerebu. Hanya tinggal 15 hari lagi sebelum ujian masuk sek yang mencari ilmu pedang. Bagi Ding Hao, setiap minit adalah penting. Dia terpaksa meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Namun, ada sahaja yang datang mengganggunya ketika ini. Ayo, bukankah ini Ding Hao yang mempunyai reputasi babi yang mencari ilmu pedang? Apa yang tergesa-gesa? Adakah kamu akan menggali makanan babi di tempat pembuangan sampah itu lagi? Suara kasar sindiran kedengaran. Di bawah cahaya bulan yang berjerebu, 4 atau 5 remaja berusia 13 tahun berjalan keluar dari hutan batu sengit dengan pandangan berniat jahat dan berhenti di hadapan Ding Hao. Ding Hao sebelum ini pernah melakukan perkara bodoh kerana dia terlalu bodoh dan degil. Beberapa pembuli memberinya nama panggilan babi yang mencari ilmu pedang, bermakna Ding Hao adalah orang paling bodoh di gunung yang mencari ilmu pedang. Kebiasaannya, kumpulan remaja ini berkeliaran dan mencari masalah di kawasan setinggan. Mereka biasanya membuat keseronokan dengan membuli Ding Hao. Lebih-lebih lagi ketuanya, seorang remaja tegap berkulit gelap. Namanya Zhou Yingcheng. Dia berumur 13 tahun dan berasal dari kawasan kumuh ini. Tidak seperti Ding Hao, ibu bapa Zhou Yingcheng masih hidup, jadi dia tidak perlu mencari nafkah dengan bekerja bertugas. Bakatnya dalam seni mempertahankan diri juga cukup bagus. Dia hampir lulus ujian masuk sek yang mencari ilmu pedang. Dia telah berlatih keras selama setahun dan berjanji untuk menyertai sek yang mencari ilmu pedang berdasarkan asasnya. Lebih-lebih lagi, dikatakan bahawa dia bernasib baik berkenalan dengan seorang murid sek yang mencari ilmu pedang dan mendapat kaedah penanaman. Dia membuat kemajuan dengan mempraktikkan kaedah ini dan menjadi lebih dominan. Pada usia yang begitu muda, dia kejam dan bertindak kejam di kawasan kumuh di belakang gunung, mencari masalah. Tiada siapa yang berani menyinggung perasaannya. Pada masa lalu, Ding Hao pasti akan memintas mereka jauh apabila melihat mereka. Jika dia tidak dapat mengelak mereka, dia terpaksa menghisapnya, berhenti di hadapan mereka dan berkelakuan baik. Dia tidak berani melawan jika mereka mengutuk atau memukulnya. Walau bagaimanapun, pada ketika ini, ia bukan jiwa yang sama dalam badan yang sama. Ding Hao langsung tidak mengendahkan mereka dan langsung tidak memandang ke arah mereka. Dia memecut laju dan berlari gila-gila, memintas 5 orang itu dan terus meluru ke tebing sampah. Zhou Yingcheng terpegun apabila wajahnya berubah dan rasa berniat jahat muncul. Dia mengambil dirinya sebagai ketua remaja di kawasan setinggan dan sudah biasa dilayan seperti raja. Tetapi dia tidak pernah menyangka si bodoh ini, yang biasanya sangat takut apabila melihatnya sehingga tidak dapat bercakap dengan jelas,
boleh bertindak begitu berani hari ini? Si bodoh itu tidak melutut di hadapannya, malah langsung tidak mengendahkannya. Ini benar-benar tidak boleh dimaafkan. Zhou Yingcheng mengenyitkan matanya. Dua remaja di sebelahnya tersenyum jahat dan meluru keluar, menarik Ding Hao dari belakang. Novel Next, salah seorang daripada mereka, seorang remaja tegap gelap, menendang kaki Ding Hao dari belakang, membengkokkan kaki Ding Hao. Persetan, Ding Hao menjadi dingin, menegakkan kakinya, dan mengayunkan bahunya. Ini adalah cloud steering, pergerakan badan dari ilmu pedang asas. Ding Hao hampir memainkan gerakan ini secara tidak sedar. Aduh, astaga, adegan yang dijangkakan untuk menendang Ding Hao dan membuatnya berguling di atas tanah seperti labu botol berguling tidak berlaku. Kedua-dua remaja itu, yang fizikalnya jauh lebih kuat daripada Ding Hao, mengeluarkan dua jeritan yang mengerikan. Sebelum mereka dapat mengetahui apa yang berlaku, mereka merasakan kuasa yang besar melanda mereka, membuatkan lengan mereka sakit apabila mereka jatuh ke tanah seperti labu botol yang bergolek. Terutamanya remaja yang menendang Ding Hao itu, dia terjatuh dengan teruk, terbaring di atas tanah seperti babi mati dan tidak boleh bangun. Adegan yang tidak dijangka ini membuatkan semua orang terkedu. Kamu keparat, adakah kamu gila? Beraninya awak mengalahkan anak buah saya. Selepas sedikit terkejut, Zhou Yingcheng berasa malu dan merengus gila. Dia kelihatan merajuk apabila kakinya tiba-tiba memijak tanah. Dengan whistle angin, dia meluru keluar seperti aitah sambil mencabut pedang panjangnya di pinggangnya. Dia kemudian menggoncangkan pedang itu apabila pedang itu bertukar menjadi sinaran sejuk, menujah ke lengan Ding Hao. Langkah ini dipanggil Vipassana, yang dia pelajari daripada kenalan barunya, seorang murid dari sek yang mencari ilmu pedang. Tindakan ini sangat ganas. Pedang panjang itu sangat kejam dan kelihatan seperti cecair toksik yang terpancut keluar dari ular beludak. Sekali bergerak keluar, pedang itu tidak akan berhenti bergerak. Zhou Yingcheng memutuskan untuk meninggalkan lubang darah pada badan Ding Hao, tidak kira apa yang perlu dilepaskan kepada kemarahannya. Ding Hao hanyalah anak yatim piatu yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Dia layak untuk mati. Hanya kerana perselisihan kecil, Zhou Yingcheng menyerang dengan cara yang mematikan. Dia benar-benar kejam. Semasa melihat Zhou Yingcheng bergerak, remaja lain bersorak kuat. Pergerakan Zhou Yingcheng sememangnya sesuatu kerana ia membuatkan penonton sejuk dari dalam. Orang ramai sudah membayangkan Ding Hao berguling di atas tanah dan memohon belas kasihan, namun clash. Pertembungan. Ding Hao tidak berpaling, dan 3 jalur pancaran merah keluar dari tangannya. Selepas itu, bunyi pedang bertembung kedengaran. Zhou Yingcheng langsung tidak tahu apa yang berlaku. Dia berasa pening, dan tapak tangannya panas apabila gagang pedang bergegar kuat, membuat jarinya sakit. Kemudian, dia tidak dapat lagi memegang pedangnya kerana dia hilang kawalan dan membiarkannya jatuh ke tanah. Pada saat berikutnya, pedang besi berkarat diletakkan pada kerongkong Zhou Yingcheng. Sentuhan dingin dari pedang itu bagaikan sentuhan dari dewa kematian, tertahan di hatinya, membuatkan dia berpeluh seperti mengalami mimpi ngeri. Ding Hao memegang gagang pedang berkarat itu. Jika awak marahkan saya lagi, saya akan bunuh awak, kata Ding Hao, satu demi satu perkataan. Maharaja Pedang Tertinggi, si 5 jurang besar, bab 5 jurang besar. Ding Hao kedengaran seolah-olah dia baru sahaja melarikan diri dari tempat yang paling dalam di neraka kerana suaranya menghantar kesejukan ke tulang belakang Zhou Yingcheng, menyebabkan dia menggeletar dalam diam. Rombongan muda Zhou Yingcheng berhenti bersorak. Lelaki yang kelihatan tega itu semua terkaku di tempat kejadian seperti itik panik di jerut leher. Kemudian, Ding Hao mencemuh dan menarik balik pedangnya. Selepas itu, dia berpaling dan melangkah ke arah tebing di mana sek yang mencari ilmu pedang membuang sisa mereka setiap hari. Zhou Yingcheng dan rombongannya sangat terkejut sehingga mereka terkaku di tempat kejadian, hanya apabila Ding Hao terserempak dengan cahaya bulan pucat di kejauhan, mereka datang. Dalam keadaan terkejut, mereka perlahan-lahan kembali ringkas dan kemudian melihat ketakutan di mata masing-masing. Kesemua mereka mengingati konflik itu seperti mimpi ngeri. Neraka, anak haram itu. Zhou Yingcheng tersentak dan menjeling. Apa yang telah berlaku? Bilakah Ding Hao yang bodoh dan taat menjadi ganas dan tegas? Ia seperti lelaki lain. Bagaimana dia boleh menggunakan pedang berkarat yang usang dengan cara yang agresif?
Mengimbau kembali pukulan yang dimainkan Ding Hao, Zhou Yingcheng tidak dapat menahan peluh dinginnya. Nampaknya, dia perasan, walaupun tanpa rela, babi yang mencari ilmu pedang itu membelai lebih pantas dan lebih mahir daripada murid sek yang mencari ilmu pedang yang dia kenali, namun, dia mendapati ia mengelirukan, bagaimana boleh? Apa sekarang? Kita kejar dia atau tidak? Salah seorang rombongannya mengambil pedang Zhou Yingcheng yang telah dibuang dan bertanya. Kejar dia, kenapa? Bolehkah anda mengalahkan dia? Adakah anda mahu dihancurkan? Zhou Yingcheng berasa jengkel. Dia mengambil pedangnya dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Nah, adakah kita membiarkan dia pergi dengan itu? Kami tidak akan. Kita akan adakan seseorang berurusan dengannya. Adakah dia fikir dia boleh bersembunyi selama-lamanya? Saya harap dia bersedia sebelum dia menentang saya. Mari pergi. Zhou Yingcheng menjeling. Walaupun mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya pada siang hari, mereka boleh, jika tidak, menamatkannya di tengah malam. Zhou Yingcheng tidak pernah menjadi orang terhormat. Hari ini, Ding Hao memalukannya di hadapan rombongannya. Esok, sudah tiba masanya untuk Ding Hao menderita 100 kali ganda lagi. Ding Hao berlari keluar dari jangkauan Zhou Yingcheng, dan tidak lama kemudian sampai ke destinasinya. Ia adalah cerun lasak 45 darjah. Setiap hari, sek yang mencari ilmu. Pedang membuang sampah mereka melalui cerun ke jurang yang tidak terduga di bawah tebing. Jurang di bawah tebing itu dipanggil jurang besar. Di bawah tebing, kabus hitam bergulung dan angin ribut bertiup. Lolongan ngeri kedengaran dan boleh menyeret orang masuk. Ia dikatakan sebagai pintu masuk yang membawa kepada dunia raksasa. Sejak penubuhannya, sek yang mencari ilmu pedang telah mengambil minat terhadap jurang dan menghantar orang ke sana. Walau bagaimanapun, mereka berhenti menerokanya selepas seorang Grandmaster, 3 Grandmaster, dan berpuluh-puluh tuan tidak kembali. Kemudian, mazhab itu hanya melarang sesiapa yang memasuki abais besar untuk mencari apa-apa. Akhirnya, ia menjadi tempat mazhab itu membuang sampah mereka setiap hari. Selama beribu-ribu tahun, banyak sampah telah dibuang di bawah tebing ke dalam Great Abyss. Akhirnya, walaupun di tepi tebing, ia dipenuhi dengan sampah yang masam dan ditapai sejak beberapa tahun lalu, menjadikan kayu batu berhampiran menjadi payah toksik. Ramai orang dari kawasan setinggan pernah merayau di sini, menghirup udara beracun dan mati. Disebabkan itu, orang yang tinggal di kawasan setinggan ini menahan diri daripada memasuki sini. Sama sombongnya dengan pengikut sek yang mencari ilmu pedang, mereka tidak akan bersusah payah merayau di sini. Sebaliknya, Ding Hao sebelum ini akan datang ke sini setiap malam untuk mencari sesuatu yang berguna. Jika bernasib baik, dia akan pulang dengan membawa barang yang berguna. Kemudian, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri atau terus menjualnya di pasaran. Dia pernah jujur, berani, dan berani memasuki tempat yang orang lain tidak. Akhirnya, dia benar-benar menemui jalan bebas dari udara toksik dan perangkap lain untuk membawanya ke tempat selamat di tepi tebing. Itulah sebabnya, sebelum Ding Hao, tiada siapa yang mendapati bahawa pada bonggol di dinding tebing, tumbuh beberapa herba peringkat ketiga yang berharga. Anak benih jantung naga. Di tempat lain, anak benih jantung naga ini telah diambil sejak dahulu lagi, dan bagaimana dia akan mendapat peluang berhampiran mereka. Sebenarnya, Ding Hao sekarang tidak menemui tumbuhan di bawah pinggir tebing sehingga 2 hari lalu. Herba peringkat ketiga seperti ini adalah ubat yang tepat untuk menyuburkan badan dan mengembangkan meridian seseorang. Dengan mereka, dalam 15 hari, Ding Hao boleh menguatkan badannya dan mengembangkan meridian lemah bawaannya untuk lulus ujian masuk mazhab. Di sinilah Ding Hao mempertaruhkan harapan terakhirnya. Menurut ingatannya, Ding Hao mengambil laluan biasa ke tebing tidak lama lagi. Dia berbaring di atas tanah dengan berhati-hati dan melihat ke bawah di bawah tebing. Di bawah tebing, kabus hitam berpusing dan angin sejuk menderu. 100 meter di bawah tebing, jaluran lampu merah berkelip-kelip dalam gelap. Di situlah anak benih jantung naga tumbuh. Ding Hao tersentak. Tempat ini sangat berbahaya. Sesuatu dalam kabus gelap sedang menariknya ke bawah. Sukar untuk dia memetik jamu itu. Namun begitu, dia tidak mempunyai cara lain. Selepas persiapan yang mudah, dia menyambung kepingan tali, mengikat satu hujung pada batu di tebing, dan melemparkan satu lagi hujung ke bawah tebing.
Setelah mengukur jarak ketumbuhan, dia menggenggam erat tali dan turun. Kenapa saya turun di bawah tebing pada tengah malam? Saya tidak mempunyai gesper. Saya akan menjadi pai daging jika saya jatuh. Memanjat tali sejauh beberapa meter, Ding Hao berasa sedikit terdesak. Nubuatnya malangnya telah menjadi kenyataan. Belum sempat dia menghabiskan kata-katanya, tercegat. Tali yang kelihatan padat itu sebenarnya terputus di tengah-tengahnya. Ding Hao sangat takut. Sebelum dia dapat mendongak, dia merasakan graviti dan jatuh seperti meteor. Dia seperti bintang jatuh. Sebelum dia boleh bertindak balas, Ding Hao jatuh ke bawah dan mendarat di atas bonggol dinding tebing. Dia berdarah dan merasakan sakit di tulangnya seolah-olah dia dicincang. Detik berikutnya, dia tidak sedarkan diri. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.